Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam subjek akhlak tahun 3. Hari ini kita akan membincangkan pelajaran 1 yang bertajuk berbudi bahasa. Okey, kita tengok pengertian budi bahasa. Budi bahasa adalah tutur kata yang sopan dan bahasa yang baik. Maksudnya dekat sini, bila kata budi bahasa, pertuturan kita, percakapan kita mestilah lemah lembut dan bahasa yang baik, tidak menyakitkan hati orang lain. Kenapa kita perlu menjaga tutur kata kita? Yang pertama, tutur kata yang sopan melambangkan sifat seseorang yang berbudi bahasa dan mempunyai kepribadian mulia. Yang kedua, tutur kata yang sopan akan menjadikan seseorang itu dipandang mulia serta senang didekati. Bila mana kita jaga tutur kata kita, orang akan sayang dekat kita, orang akan suka dekat kita, orang akan senang nak dekati kita. Bila kita jaga tutur kata kita, orang akan menilai bahawa orang ni budi bahasanya bagus, suka nak dekat dengan kita, tak takut nak dekati kita. Okey, tengok yang ketiga. Berbudi bahasa perlu dalam pergaulan bersama siapa? Ibu bapa, ahli keluarga, bersama guru, rakan, orang tua, malah dengan sesiapa sahaja kita berurusan ataupun kita berjumpa. Okey, kita tengok contoh sifat berbudi bahasa dan bersopan. Dengan siapa kita perlu berbudi bahasa? Yang pertama, berbudi bahasa dengan orang tua. Siapa tu orang tua? Orang tua seperti siapa? Nenek, atuk, pakcik, makcik. Semua tu adalah orang yang lebih tua daripada kita. Macam mana kita nak berbudi bahasa dengan mereka? Bertutur kata, bercakap dengan lemah lembut. Janganlah sampai menengking, meninggikan suara kepada mereka. Yang kedua, berbudi bahasa dengan tetamu. Siapa tu tetamu? Tetamu adalah orang yang datang ke rumah kita, orang yang ziarah ke rumah kita. Mereka datang membawa berkat, jadinya kita kena layan mereka baik-baik. Macam mana nak layan tetamu? Kalau sekarang tak dapat salam, kita tanya khabar. Apa khabar pakcik? Apa khabar makcik? Apa khabar kawan? Semua yang datang ke rumah kita tu adalah tetamu kita. Seterusnya, yang ketiga adalah berbudi bahasa dengan kawan. Siapa tu kawan? Kawan tu adalah rakan kita. Tak kiralah dekat mana pun kawan, dekat sekolah ke, dekat rumah ke, dekat perjiranan kita ke, semuanya adalah kawan. Macam mana nak berbudi bahasa dengan kawan? Kita ambil satu situasi, contohnya di sekolah. Awak tak bawa pensel pada hari tersebut. Macam mana kita nak pinjam pensel kawan kita? Kita kena minta baik-baik dengan dia. Bukannya main ambil sahaja barang kawan kita. Contohnya kita cakap apa? Ali, saya nak pinjam pensel awak, boleh tak? Hari ni saya tak bawa pensel. Itu adalah contoh berbudi bahasa. Seterusnya, yang keempat, berbudi bahasa dengan ibu bapa. Macam mana nak berbudi bahasa dengan ibu bapa?
Contohnya apa? Contohnya, kita nak lalu depan ibu bapa. Kita nak berjalan depan ibu bapa, nak melintasi jalan tu. Tapi tak ada jalan lain, kita terpaksa lalu depan ibu bapa kita yang tengah duduk. Caranya macam mana? Kita bongkokkan sikit, kita tundukkan sikit badan kita dengan minta izin, ayah, ibu, akak nak lalu depan ibu ni, akak nak lalu depan ayah ni. Itu adalah contoh budi bahasa kepada ibu bapa. Dan yang kelima adalah berbudi bahasa dengan guru. Macam mana nak berbudi bahasa dengan guru? Contohnya, bila mana kita jalan-jalan, kita berjumpa dengan guru, kita terserempak dengan cikgu. Tak kiralah cikgu tu cikgu sekolah kebangsaan ke, cikgu tu sekolah agama ke, cikgu tadika kita yang dulu ke. Maka kalau cikgu tu adalah orang Islam, maka kita perlu beri salam. Assalamualaikum cikgu, cikgu sihat? Tapi kalau cikgu tu bukan cikgu agama Islam, apa nak cakap? Say lah, good morning teacher, good afternoon sir, how are you today? Macam tu, faham tak? Okey, seterusnya kita tengok pula contoh bahasa yang kurang sopan, tak beradab. Apa dia? Yang pertama, bercakap dengan kasar dan suara yang tinggi. Kalau bercakap tu kerja nak bergaduh je, kerja nak marah je. Itu adalah bahasa yang kurang sopan. Yang kedua, sombong dan sentiasa bermasam muka. Bila dah berjalan, bila berjumpa, langsung tak bertegur siapa, itu namanya sombong. Bila bergaduh, masam je muka. Kalau selagi dia tak minta maaf, kita pun tak nak minta maaf. Itu adalah kurang sopan. Yang ketiga, tidak memohon maaf bila melakukan kesalahan. Macam saya cakap tadi, selagi dia tak minta maaf, selagi itulah kita pun tak nak minta maaf. Apalah salahnya, walaupun kita tak salah, kita tetap minta maaf dengan dia. Dan yang keempat, tidak bersyukur bila mendapat sesuatu. Dapat makanan, penat mak kita masak, walaupun tak berapa sedap, kita kena bersyukur. Jangan cakap dekat mak, apa ni? Masak lempeng je hari ni, tak sedap langsung. Tak boleh macam tu. Kena bersyukur, kena fikir bahawa kita dapat makan lempeng. Orang kat luar sana tantah nasi sebutir pun kita tak nampak. Dia tak nampak. Faham tak? Dia tak dapat. Apalah salahnya kita cakap, wah sedapnya mak, terima kasih mak masakkan untuk abang. Susah-susah je mak masakkan untuk abang. Macam tu barulah mak kita semangat nak masak tiap hari, betul tak? Kesimpulannya, dekat sini kita hendaklah menjaga budi bahasa walau di mana sahaja kita berada. Tak kiralah kita dekat mana sekalipun, dekat dalam rumah ke, dekat sekolah ke, dekat pasar raya ke, kita perlu menjaga budi bahasa. Kita perlu bercakap dengan sopan dan manis muka. Macam mana manis muka? Senyum. Sentiasa bertegur sapa dan selalu memohon maaf bila melakukan kesalahan. Jadikan ucapan terima kasih sebagai amalan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita tengok kata bidalan. Apa kata bidalan hari ini? Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ingat, budi bahasa, budaya
Kita berjumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.